أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحبه العظام ثم خصوصا لمصنف الشيخ إسماعيل المنكابة ثم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجى والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغاربها كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبفني ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, muka surat 3 baris kesempurnaan syahadah ya. Baik, kesempurnaan syahadah dah habis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun syahadat situ. Macam dah baca. Ha? Oh, dan ketiga. Baris nombor 2 dari bawah Ustaz, yang Ustaz Jawi ni. Okey, yang Jawi muka surat 3. Surat 2. Okey, surat 2. Oh, dan ketiga. Okey, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi dalam bab rukun syahadah. Ya. Tapi rukun syahadah yang ketiga. Jadi rukun syahadah ni dia ada 4 perkara, yang ketiga pula. Yang ketiga daripada 4 perkara rukun syahadah tu ialah mengisbatkan, yakni menetapkan. Apa nak kita tetapkan tu? Akan af'alullah, akan perbuatan atau pekerjaan, perbuatan Allah, segala perkara yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dia kata perbuatan Allah yang Allah jadikan. Jadi af'al, kalau kita af'al ni pekerjaan lah. Pada kalimah fa'ala, yufa'ilu fa'il, mufa'alatan, fi'alan, kan? Pekerjaan atau perbuatan bahasa Melayu. Mengisbatkan apa ni? Mengisbatkan akan keesaan. Itu dia punya, yakni mengisbatkan keesaan, yakni menetapkan
bahawa esanya af'alullah, yakni Allah sahajalah yang boleh menjadikan sesuatu, lain daripada Allah tak boleh pada hakikat dia. Gerak mata, kelip mata kita tu, melangkah kita, berjalan kita, apa saja yang berlaku atas diri kita, hatta debu-debu yang berterbangan, setiap titik hujan, semua itu adalah barang yang telah diciptakan oleh Allah, dan ia adalah af'alullah. Dia kena i'tikad macam tu. Sama ada benda tu baik atau buruk, dia semuanya daripada Allah. Kita boleh sampai dekat pengajian ni pun daripada perbuatan Allah. Mana dalil dia? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya, apa kata Allah Ta'ala? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sadaqallahu aliyul azim. Dan bermula Allah lah yang menciptakan kamu, khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah jugalah, waw tu panggil wawul ataf. Mana ataf tu, dia cerita, dia ambil pada pangkal permulaan perkataan dia. Dan bermula Allah lah yang menciptakan diri kamu, wa ma ta'malun, dan Allah jugalah yang ciptakan apa yang kamu lakukan, kamu perbuat. Ta'malun tu yang engkau buat, daripada kalimah ta ni dipanggil ta fa'ilun. Ta tu dhamir anta, engkau. Bermula Allah lah yang menciptakan kamu, kum. Dhamir kum tu dipanggil jamak. Okey, kita panggil jamak, kita panggil dhamir marfu' munfasil. Dhamir nasbin wajarin pun dia juga. Jadi, dan bermula Allah lah yang menciptakan kamu semua. Wa ma ta'maluna, itu ada kita panggil apa kat sana, jamak juga, kalimah jamak. Dan barang yang kamu semua lakukan. Jadi kita kelip mata, kita berjalan, kita makan, semua tak ada yang kita punya, semua Allah punya. Semua Allah perbuat. Habis yang kita lakukan, kita nak faham kat sini, yang kita buat ni apa nama dia? Dia nama ikhtiyari. Itulah ikhtiyari, tapi tak memberi bekas. Ahli sunnah wal jamaah, ikhtiyar tidak memberi bekas, maksudnya bukan usaha kita tu yang mesti jadi atau yang menjadikan, bukan. Sebab belum tentu apa yang kita usahakan tu dapat. Walaupun kita buat sebaik mungkin, yang mesti dapat, tetap ia bukan mesti jadi. Contoh, kita bina satu mesin yang canggih untuk membina sebuah motherboard, mainboard, komputer board, alat elektronik. Dalam kita guna mesin yang canggih tu, dia letak komponen-komponen yang ada dalam mainboard tu, pasti kita kena ada QC check up. Kenapa? Sebab kadang-kadang tetap mesin yang sama tempat, sama cara pembikinan dia, tersalah. Mesin tu salah. Bila kita check mainboard tu, dia punya ada copper out, kita panggil. Copper out tu dia punya apa? Dia punya ya. Siapa pernah kerja kilang dia tahu. Dia terkeluar daripada dia punya rumah, kawasan dia. Terpaksa kita kena touch up pula. Kenapa? Walaupun teknologi canggih, walaupun kita dah setting terbaik mungkin, tetap tak jadi betul. Ada silap dia. Kan? Kalau tengok cawan ni, mesti ada yang rejected dia, apa semua. Nandakan apa yang kita usahakan tak mesti jadi. Itulah maksud dia, usaha tak memberi bekas. Jadi yang memberi bekas tu ialah perbuatan Allah. Yang tu nak pegang. Yang Allah kehendaki, yang Allah jadikan, yang tu jadi berbekas. Dia bekas. Makna yang Allah buat mesti jadi. Yang kita ni
dia panggil ikhtiari. Jadi ikhtiari ni tempat yang Allah Ta'ala datangkan nilaian dosa dan pahala. Ikhtiar tu. Jadi manusia dia tak boleh menyalahkan Allah. Ni Allah dah takdirkan aku jadi jahat, aku jahat lah. Kan semua Allah yang jadikan. Dia kata, aku pergi minum arak ni Allah yang jadikan, dia kata. Dia menyalahkan Allah, padahal setiap satu perkara tu kata Nabi, likulli syai'in sababan. Setiap sesuatu mesti ada sebab dia. Jadi sebab kamu masuk neraka, dosa yang kamu ikhtiarkan, bukan Allah dipersalahkan. Jadi tak boleh menyalahkan takdir. Jangan menyalahkan takdir Allah kerana perbuatan kita tu, ikhtiari kita tu. Jadi dekat sinilah nilaian pahala dan dosa kita. Kalau ikhtiar kita ke arah kebaikan, diberi pahala Allah. Ikhtiar kita tu, ikhtiar kita manusia ni secara ilmiahnya, kita tahu ikhtiar tu pun daripada Allah. Tadi kata wa ma ta'malun tadi. Tak? Jadi ikhtiar ni dia berkait dengan kudrat dan iradat yang Allah berikan pada manusia. Dia panggil quwwah. Quwwah yang Allah letak pada kehendak dia, iaitu keinginan dia, dan quwwah yang Allah letakkan pada tenaga dia. Melalui situ tadi hawa nafsu dan hawa nafsu tu keinginan dia, dan juga kebolehan dia, iaitu kuah yang Allah letak pada kederat dia, orang Melayu panggil, ataupun tenaga dia tadi tu, dia berbuat sesuatu. Jadi hasil daripada akal yang Allah kurniakan pada dia, dan keinginan dia, dan juga kekuatan dia, iaitu daya usaha dia. Daripada situlah dia melakukan sesuatu, lalu Allah letakkan nilai. Tapi daripada sudut tauhidnya, semua itu daripada Allah. Tiada makhluk, tiada mana-mana, tiada kuasa untuk berbuat sesuatu makhluk tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebuah hadis, mafhum dia, seorang laki-laki, kata Nabi, takdir Allah mengatasi diri dia. Takdir macam mana tu? Kata Nabi, dia tu ahli syurga. Padahal laki-laki ni sangat jahat, buat pekerjaan durhaka kepada Allah. Tapi takdir Allah mengatasi dia, mendahului dia, kata Nabi, iaitu dia sebagai ahli syurga. Pasti suatu saat, kata Nabi, sebelum dia mati, dia akan buat satu perbuatan atau satu amalan ahli syurga, dan dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu juga kata Nabi seorang laki-laki, sebut laki termasuk perempuan lah. Takdir Allah dia ni sebagai ahli neraka, walaupun dia buat amal soleh yang banyak, buat perbuatan baik yang banyak, tapi pasti satu saat sebelum dia meninggal dunia, Allah akan dia akan, laki-laki itu akan melakukan perbuatan amalan-amalan ahli neraka, lalu Allah campakkan dia ke dalam neraka. Maknanya kat sini apa? Takdir Allah dia tidak akan berubah sama sekali. Takdir mana yang kata tak berubah? Takdir yang dikehendaki ini ialah ketetapan Allah, ta'alluq azaliyun, dia tak ada permulaan. Kita panggil dia takdir mubram. Jadi takdir mubram ni di dalam ilmu Allah, ketetapan yang Allah telah tetapkan sebelum makhluk diciptakan. Sebelum ada sesuatu, yang ada cuma Allah, telah ada takdir kita semua yang Allah tetapkan, dan dia memang takkan berubah sama sekali.
Jadi setiap manusia daripada alam roh lagi, sebelum tu lagi Allah telah tetapkan di mana tempat dia. Ada roh dari pihak hadapan dan juga atas dan juga kanan. Depan dan kanan, ini roh ahli syurga. Belakang dan kiri, ini ahli neraka ataupun ahli syaqawah. Yang inilah ditakuti oleh orang-orang soleh sehingga mereka menangis saban hari. Tak tahu di mana tempat mereka. Hanya Allah saja yang mengetahui. Adapun takdir yang disebut di dalam hadis-hadis berkenaan doa dapat merubah takdir. Sedekah, as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah boleh menghilangkan bala. Silaturahmi, bersilaturahmi dapat memanjangkan umur. Nabi sebut tu, hadis sahih. Jadi semua hadis-hadis ni merujuk kepada takdir mualak. Apa mualak ni? Takdir Allah dia satu je, dia tak berbagi-bagi. Tapi mualak di sini maksudnya daripada sudut pentadbiran yang telah ditulis, ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi ketetapan ini dapat dilihat oleh para malaikat yang kerja dia menjalankan segala perintah Allah di dalam takdir tu. Dapat rezeki dia, dapat rahmat dia, dapat sakit dia, dapat sihat dia. Takdir mualak. Doa. Baik, ni maksud. Lagi okey, doa, silaturahmi memanjangkan umur, kata Nabi. Sedekah dapat menghilangkan bala. Maksudnya satu orang dia takdir dia nak accident. Lagi 5 minit kerja dia dijalankan oleh para malaikat lah. Dia ni 5 minit lagi accident dengan kereta, sekian saat dia mati. Tapi dia buat sedekah sebelum itu, atau dia bersilaturahmi sebelum itu. Jadi bila sampai time 5 minit lagi dia nak accident tu, malaikat yang menjalankan perintah tu, dia lihat di Lauh Mahfuz, tak ada dah takdir tu, diubah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ubah, memanjangkan umurnya beberapa tahun lagi. Reason dia, sebab dia sedekah dia, silaturahmi dia, seperti mana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Bersilaturahmi itu memanjangkan umur. Jadi macam mana takdir Allah tadi? Berubah pula, boleh berubah-ubah pula. Yang berubah-ubah tu di alam pentadbiran dia. Di sisi hakikat takluk dalam ilmu Allah tadi, takdir ketetapan dia tu tak berubah. Itulah yang memang yang Allah tetapkan. Itulah yang Allah tetapkan kepada seseorang hamba dia. Faham tak? Dia takdir. Itu dia. Jadi bila orang tanya takdir Allah berubah tak? Takdir di sisi Allah tak berubah sama sekali. Yang berubah di dalam ketetapan yang ada di Lauh Mahfuz. Qada dan qadar. Jadi qada, okey. Dia kata qada tu kena hurai situ. Qada atau orang Melayu panggil qada lah. Bila sebut qada, qada semayang ke? Orang Melaka tu, Melaka dia lain sikit. Dia punya telo baca Quran pun lain. Itu memang ada qiraah macam tu. Alif beta tu. Alif beta se jim he. Itu sebenarnya ada ulama besar dari luar negara datang bawa ke tarik tu. Jadi dia baca fil ardi qalu. Tu qiraah warshun dan qaulun. Dia baca fil ardi qalu. Contohnya dia akan baca barat, dia akan tarkib, dia tidak jadi tarkhim.
Itu style orang Melaka baca tu. Panjang cerita. Baik, masuk qada. Jadi qada ialah ketetapan Allah pada seseorang hamba. Tentang apa dia berlaku, dia dapat apa, dia tertimpa apa, dia kena apa. Itu qada. Qadar pula ialah bila masa dia kena, berapa lama masa dia terima. Dia sakit kencing manis, kena sekian umur dia 33 tahun. Umur 33 tahun kena kencing manis. Jadi berapa lama pula dia tu menghidap penyakit kencing manis sampai mati ke? Itu panggil qadar. Jadi selalu disandingkan qada dan qadar bagi daripada Allah tu. Jadi qada dan qadar ni disandingkan sebab bila kena sesuatu ketetapan, maka ada bila waktu dia berlaku, berapa lama masa dia hadap, dan itu panggil qada dan qadar. Jadi qada dan qadar Allah ni, kata Nabi, telah ditetapkan waktu usia janin sampai kepada 4 bulan. Sampai saja 4 bulan maka ditiupkan akan roh, iaitu 120 hari kan, 4 bulan. 3, 6, 9, 12, 120 hari. Jadi janin akan ditiupkan roh oleh Allah. Ya. Jadi malaikat yang kerja dia meniupkan roh tadi tu disuruh catat qada dan qadar dia. Baik, disuruh catat itulah yang terletak di Lauh Mahfuz, Kitabun Mubin. Yang di sisi Allah tiada siapa yang tahu, termasuk malaikat maut tu. Malaikat Israel kerja dia cabut nyawa orang. Dia pun tak tahu orang tu mati bila. Macam mana nak jalan kerja dia tak tahu. Maka setiap saat, detik dia melihat kepada Lauh Mahfuz. Maka waktu sesaat dia nak tarik nyawa seseorang hamba, takdir kematian dia dihapuskan. Jadi dia sendiri pun tak tahu bila orang tu yang mati. Mati seseorang hamba tu, seorang makhluk Allah ni, yang tahu hanya Allah Ta'ala je. Punya hebat Allah Ta'ala. Lain pada dia, walaupun kerja dia itu dah tercatat di Lauh Mahfuz, tetap bukan masa dia. Belum tentu masa dia boleh berubah. Yang tahu Allah Ta'ala saja soal kematian ni. Lain pada Allah tak tahu dah. Heran juga kita ada Tok Wali dah tahu mati dah. Tapi bukan saat dia. Dia tahu hari ni Allah telah memperlihatkan dia dengan mukasyafah dia, tulisan dia di Lauh Mahfuz. Sama ada melalui mimpi dia atau melalui pandangan mata hati dia, mata basirah dia. Allah bagi dia peluang. Ada orang Allah buka macam tu. Nabi kita boleh lihat, kenapa kita tak boleh lihat? Sama-sama manusia. Tapi Nabi, maqam dia, martabat dia tinggi, dia panggil mukjizat. Orang-orang saleh dia panggil karamah. Maka bila dia lihat, maka dia diam, dia sembunyikan sir. Dia cuma cakap, okey, siapkan kapan ya, macam ada satu Syekh Ali Jabir. Ni sebelum meninggal dia dah cerita dulu bab kematian tu. Malam ini tu dia kata, saya dah siapkan kain kapan. Dia meninggal tu besok tu. Saya dah siapkan wasiat, dia cakap. Pada anak isteri saya sudah siapkan wasiat. Dia tak cerita dia, tapi dia cerita tu cerita tentang kematian malam tu. Besok dia meninggal. Dia kias-kias saja, dia tak direct. Tapi waktu bila dia mati, hanya Allah je yang tahu. Dia cuma dapat lihat takdir mualak, bukan mubram. Ada pahaman maksudkan itu tak boleh dia apa-apa. Saya baca lah. Kadang-kadang tu bukan kerja kita. bukan kita. Ya, kita disuruh fahami dan belajar, bukan suruh menguasai dia. Sebab hanya Allah Ta'ala je yang mengetahui bab roh dan qada qadar. Ya, dia kita sekadar memahami saja. Untuk pegang i'tikad hati. Mana nak i'tikadkan kita tadi tu? Kita hanya boleh i'tikad hanya Allah sahajalah yang menentukan sesuatu atau mentakdirkan sesuatu. Lain daripada Allah tak ada kuasa. Bab takdir ni panjang orang yang dia tahu. Amir Yukis nyanyi ke
keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Situlah. Takdir mana yang dimaksudkan ni? Takdir mualak, bukan mubram. Dia kena faham letak duduk tu. Tidakkan dia bergaduh. Mana takdir Allah berubah-ubah? Makhluk lah. Makhluk kerja dia berubah-ubah. Kejap ada, kejap tak ada. Mana mungkin pada takdir Allah ada jenis itu. Jenis berubah, kejap ada, kejap Allah padam. Macam mana rupa dia? Jadi ini huraian daripada sudut pembelajaran saja. Bukan hakikat. Nah, itulah pentingnya doa hamba. Ya Allah, kenapa kita minta panjangkan umur Nabi Musa? Ya Allah, panjangkan umurku. Padahal takdir kita dah ditetapkan. Itulah kelebihan doa tu. Dan Allah sendirilah sebenarnya yang telah menetapkan dia akan berdoa macam tu untuk dapat panjang umur. Apa yang kita ada semua Allah tetap dah ya. Masya-Allah. Jadi kita ada hati nak berusaha, niat nak berusaha, nak buat kebaikan, ikhtiar dia insya-Allah. Kata Nabi, man jaddah wajada. Siapa yang nak, nescaya mendapat ia. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, nescaya mendapat ia, kata Nabi. Nak kereta emas jangan niat saja, kena usaha. Azam kena ada. Aku nak pakai emas 3 series lah contoh. Emas ada 3 series? Ada macam BMW lah. Nak pakai 3 series lah, dia kena niat. Dan niat usaha, bekerja bersungguh-sungguh kan. Bekerja pula mestilah melalui syariat yang Allah Ta'ala datangkan. Jangan main sesar je, asal boleh je kan. Jadi itulah dia. Usaha ikhtiar tadi tu Allah bagi pahala. Tengok, kita berusaha nakkan nikmat Allah. Berusaha tu kerana Allah, dapat pahala setiap saat, setiap ketika. 8 jam kerja, 8 jam pahala. Hebat umat Nabi Muhammad ni. Dia bukan solat je pahala, ngaji je pahala. Dia berjalan untuk bekerja tu pahala. Nak cari nafkah halal tadi tu pahala. Titik peluh dia yang tumpah, pahala. Semua yang dia kerjakan untuk mencari rezeki yang halal dan nikmat yang Allah anugerahkan pada dia, dia buat tu kerana Allah, bukan kerana nak action dengan kawan sebelah dia. Kan? Semuanya diberi pahala. Hebat Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala bagi kita banyak peluang untuk dapat pahala ni tuan-tuan ya. Memasak tu kena niat kerana Allah tu. Dapat pahala khidmat dengan suami. Walaupun masak tu kerja suami, bila dia ambil alih, pahala besar tu. Sebab tu lah hidangkan air je macam pahala haji dan umrah. Belum pergi haji, belum pergi umrah, meninggal, banyak pahala haji dan umrah dia. Kenapa? Layan suami dia dengan air. Terima kasih, minum je. Memang ke jatuh lagi. Bismillah. Asyik melekat je dia. Dia basah. Baik, sambung sikit. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Keempat daripada 4 yang dipanggil rukun syahadah ialah mengisbatkan, yakni menetapkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia, mengisbatkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai pesuruh Allah, Rasul. Ni kalau dia tak meyakini yang Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka tidak sah syahadah dia. Jadi orang yang anti hadis, tidak sah syahadat dia, tidak sah Islam dia tu, dan dia masuk kategori tidak beriman. Itulah syarat sah rukunnya yang tak dibelajar oleh Haji Kahar ke apa nama dia. Ke seorang lagi tu, siapa? Yang sisters ini Islam punya bapa tu, Siti Kasim Ahmad, anti hadis. Bapa dia anti hadis, anak dia apa?
Ha. Apa nama dia? Islam apa tu panggil? Yalah dia panggil apa? Plural, bukan? Liberalisme. Liberalisme itu ialah kesesatan hasil ciptaan orang-orang orientalis barat yang memusuhi Islam. Jadi janganlah kita terikut golongan-golongan macam ni. Itu kalau daripada sudut fahamannya, mereka masuk kategori golongan munafiqin. Orang yang menyata diri Islam tapi bencikan Islam. Kenapa? Dia tak suka hukumkan Islam. Satu ni tak suka tudung-tudung ni. Apa yang Allah tetapkan dalam surah An-Nur, dia tentang ni. Tak suka. Jadi bapa dia ajaran sesat Kasim Ahmad. Waliyazabillah. Mudah-mudahanlah dapat hidayah dia. Si arwah Kasim Ahmad tu dia masa dia meninggal dunia, orang Islam berfikiran macam ni. Dalam gambar dia memang padri standby. Kalau kau tak nak Urus? aku Kristian akan uruskan. Dalam Jawatan agama ambil NGO PAS. settle kan? PAS lah. Tapi Kristian standby. Ada gambar ni. Kau tak nak, aku ada. Macam tu sekali Orang PAS, NGO settle lah. Dia settle, dia sembahyangkan tak? Complete. Bukan dia haram sembahyangkan jenazah dia. Dia tak kira lah mungkin dia orang uluk-uluk saja ke. Jadi kalau dia kata begitu, adakah kita lebih rela pada diri kita dah? Baik, dia dalam Islam macam ni. Kalau kita buka kitab Zadul Muta'allim, Zadul Muta'allim karangan Ibnu Aqil, di dalamnya ada sebut bagi orang yang murtaddin, ini orang yang terkeluar daripada agama Islam, walaupun dia mengaku Islam tapi dia dah kategori murtad. Orang yang murtaddin ini haram diuruskan seperti mana jenazah orang Islam. Haram dikuburkan di perkuburan orang Islam, haram disembahyangkan akan dia dan diuruskan dia seperti jenazah orang Islam. Harus ditanam begitu saja. Jadi mungkin ke dia bertobat sebelum tu? Tak tahu lah. Ada orang nampak dia bertobat ke syahadat ke? Wallahu a'lam. Macam tu dah jelas dia ikhtiar, dia dah istihar. Dia istihar memang confirm dah. Melainkan dia kata taubat sebelum meninggal ke, kalau ada saksi ke apa ke. Jadi boleh kita proseskan untuk tanam saja. masih boleh kita buat. Boleh, kita boleh. Tu jadi dia ambil harus tadi tu dia uruslah. Lagi satu dia ada maslahah rumah kat sana pasal ada orang kafir seolah-olah mencabar. Jadi itu sebab dia ambil itu. Cuma kalau orang yang faham, dia takkan solatkan lah. Berdiri sajalah. Kata pun dalam tak ada niat apa pun. Lakonkan saja. Kan contoh. Wallahu alam. Itu kitab Zadul Muta'allim, sedap kalau baca. Bab-bab murtad, bab terkeluar pada agama ni diurailah. Dulu ada diajarkan di seluruh negeri Perak. Kitab tu tebal tu je. Dan negeri lain lah, tapi negeri Perak ni dia masuk dalam subjek kelas kafar dia atau kelas agama dia. Macam Johor dia ada dia kan. Ni Perak tu kitab dia. Sedap juga kalau baca kitab dia. Al-Musannif rahimahullah, ada pun yang membatalkan syahadat itu, iaitu 4 perkara pula. Masuk bab murtad pula. Ini sampai pukul 1 ni. Yang awal lagi ya. Baik. Kita dah tahu dah bab rukun syahadat, sekarang kita nak tahu pula yang membatalkan syahadat. Kadang-kadang syahadat dia dah batal, dia tak perasan. Yang pertama, menduakan Allah, yakni mensyirikkan Allah. Jadi syirik ni apa dia?
Syirik ni daripada sudut tauhid, daripada sudut usuluddin, ialah orang-orang yang berkeyakinan Tuhan itu lebih daripada satu, dan berkeyakinan ada dua kedrat, dan berkeyakinan ada dua af'al. Jadi ada lain yang boleh buat, ada lain yang boleh menetapkan. Itu semua kategori syirik. Kenapa bomoh dia panggil syirik pula? Bomoh tak syirik. Yang syirik kalau dia beraktikad bomoh tu yang membaikkan dia, baru syirik. Seseorang makan Panadol, niatnya untuk ubat kepada demam dan sakit dia. Kalau dia beraktikad Panadol itu yang membaikkan dia, syirik. Tak. Jadi apa beza Panadol dengan air suam, air kosong? Dua-duanya ikhtiar. Tok bomoh jampi dekat air tawar. Panadol beli dekat 7-Eleven. Kalau dia i'tikad, aku tak yakinlah dengan air jampi, aku yakin dengan ubat, syirik. Jadi ikhtiar saya lebih suka secara moden, iaitu Panadol. Tu ikhtiar saya yang membaikkan Allah. Good. Saya nak berusaha dengan jalan ikhtiari air penawar, sebab saya penawar-penawar ni Quran. Sebab Allah sebut Al-Quran shifaa'un lil mu'min. Nabi sebut Al-Quran shifaa'un lil mu'min. Bermula Quran itu ubat bagi orang-orang yang beriman. Dah. Tak percaya dengan Nabi? Percaya, yakin. Jadi dia ambil air, dibacakan bismillah aje, yang membaikkan Allah, barakah daripada bismillah tu. Saya betul ayat Allah kan, Nabi sebut a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Kenapa tak terus dia a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah terus? Kenapa nak berlindung dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran? Nabi sebut tu hadis sahih, disebut dalam kitab Ma'surat karangan Imam Hasan Al-Banna pun ada. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yakni Quran, kalamullah, daripada kejahatan segala makhluk yang jahat. Kenapa Nabi tak terus dia cakap aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan segala makhluk yang jahat? Itu maknanya nak bagi tahu keberkatan, mengambil tabarruk, mengambil keberkatan daripada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Jadi bismillah sebahagian daripada ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buska air bagi anak minum, baik demam dia. Dah kita punya tahap yakin dia lebih pada Panadol, jaga sikit boleh jatuh syirik tu. Padahal benda sama tu, ikhtiar, dua-dua ikhtiar yang membaikkan Allah tu dia. Itu dia maksud dia. Ada seorang Nabi tu, bila dia sakit dia minta dengan Allah, maka Allah kurniakan dia ilham, sekian-sekian daun boleh membaikkan sakit dia. Dia pun cari daun tu dalam hutan, jumpa, dia pun minum, dia pun buat ubat, maka baiklah penyakit dia. Satu ketika yang lain dia sakit yang sama, dia tak berdoa langsung, dia pergi dekat pokok yang akar yang sama, minum, tapi tak baiklah. Dia tanya kepada Allah, kenapa tak baik? Kerana kali pertama engkau mengharapkan aku, nak bagi tahu dia bukan buat kerja syirik. Kali yang kedua maknanya yang membaikkan tu aku, tauhid dia Allah ajar pada dia. Dia memang ahli tauhid dah, Nabi. Saya tak sebut nama Nabi sebab nanti orang salah anggap kan. Tapi maksudnya nak bagi tahu yang membaikkan Allah, bukan daun tu. Itulah dia perubatan yang membaikkan Allah, bukan doktor tu, bukan ubat itu, bukan ubat ini, bukan air jampi itu, bukan air jampi ini, bukan untuk guru tu yang jampi masin yang dia tak. Allah Ta'ala. Jadi setiap satu ada sebab.
Mengapa jadi? Air jampi pada orang ini jadi pasal Allah. Allah kurniakan keberkatan, kebaikan di situ. Jadi kena faham ya tak? Kenapa yakin dengan perubatan moden? Sampai umur 9 bulan mesti kena keluar. Tak keluar dia makan tai. Anak dalam peluk makan tai. Anak macam boleh lemas lah, macam-macam takutkan. Padahal dalam Islam selama-lama masa mengandung seorang wanita itu ialah 4 tahun. Itu disebut dalam kitab karangan Syekh Said Mufti Sabah, Fiqh Mazhab Syafi'i, jilid 1. Sekurang-kurang waktu mengandung seorang wanita 6 bulan 2 detik 2 lahzah. Paling lama mengandung seorang wanita itu ialah 4 tahun. Kebiasaannya 9 bulan. Kalau dia mengandung 8 bulan keluar, ghalibnya mati. Dia kandungan 8 bulan saja lepas tu keluar kan. Kebiasaannya mati. Tak mesti mati, kebiasaan. Sekurang mengandung 6 bulan. 6 bulan lepas dia nikah, keluar anak. Weh, tu anak dia tu weh. Tak, sekurang-kurang mengandung. Walaupun memang bukan anak dia pun, tapi cukup kadar masa 6 bulan 2 lahzah jadi anak dia. Nah, ini ada pelik sikit. Tak logik ni. Islam tak pakai logik tu. Dia pakai hukum dia. Kata Nabi, orang yang menikah lah yang mempunyai anak itu. Walaupun anak yang 6 bulan dia kandung tadi tu keluar-keluar, muka dia rambut keriting macam jiran sebelah. Tak, iras betul. Kalau panggil orang pakar tengok anak dah tahu ni anak dia ni bukan anak kau. Benih awak. Pergi DNA pula. Cek DNA betul lah darah dia darah orang sebelah sama. DNA dia sama. Tetap hukum anak tu tuan yang bernikah dengan mak dia. Sebab keluarnya 6 bulan 2 lahzah. Sebab sekurang-kurang mengandung tu hukum dia macam tu. Tak? Jadi dapat atau faraid, nama boleh binkan dia, semua boleh. Walaupun dia dah tahu dia mengandung, dia nikahkan. Satu orang perempuan dah mengandung, orang dulu takut cari pak sanggup, nikah dengan sepupu dia. Jadi dah nikah dengan sepupu dia, dia ada syarat tu. Dia nikah perempuan yang sedang bunting macam tu dalam mazhab Syafi'i makruh. Bunting mana? Bunting sebab zina. Bunting dengan tidak ada pernikahan. Kalau dia bunting sebab ada nikah, haram nikah dengan dia. Kena tunggu dia habis. Dia beranak, baru boleh nikah dah. Habis dah. Sebab orang yang mengandung, maksudnya suami dia menceraikan dia ketika dia masih mengandung. Jadi tak boleh bernikah dengan dia, hukumnya haram. Sampailah keluar anak tu. Yang ini yang dimaksudkan haram. Menikahi perempuan yang telah sedang bunting. Iaitu bunting ada suami, suami ceraikan dia. Ini satu bab. Bab bila telah menceraikan isteri, si isteri tak boleh keluar daripada rumah suami dia. Dia mesti stay lagi dekat rumah tu. Yang tak boleh buat projek fotosintesis dia. Pandang boleh, pandang dia boleh, tengok dia boleh, tidur asing. Kenapa nak halau isteri dia? Kenapa isteri nak mesti lari ke rumah mak, lari rumah kawan? Hukum dia tetap berdosa, satu langkah haram. Dia masih lagi kategori boleh dirujuk. Itu panggil talak raja'i. Dan waktu edah selama 3 kali suci ataupun 3 bulan bagi yang tak ada haid dan menopause, mana ada haid dah, kena cerai pula. Umur 60 diceraikan. Apalah. Masa muda tak nak ceraikan, dah tua diceraikan. Saya pernah jumpa kes ni. Ada umur nenek tu dah 60 lebih, suami 70. Dia datang jumpa saya, Ustaz, saya nak ada masalah kita orang ni. Apa masalah dia? Saya ni dah marah sangat dengan bini, cemburu kata. Ada cemburu umur 70. Tengok bini dia lawan nak kan, dia pandang macam Siti Nurhaliza kan.
Kita mana kita tahu orang sayang bini tak. Dia cakap saya dah marah sangat tercerai. Habis cakap alah, acik tercerai. Habis berapa talak? 1 talak lah. Dia cakap macam ni, saya cerai je tak sebut berapa talak. 1 lah tu. Cakap. Okey, macam mana saya cakap lafaz soreh ke kinayah soreh. Jadi macam mana nak buat ni, kata acik rujuklah, apa masalah lagi. Berapa dah seminggu, dia kata. Nak cakap dengan cucu anak lain malu. Jadi cakap dengan saya pun cucu dia juga. Sebab dia satu kampung. Kita orang ni satu kampung Payung Rumput, semua saudara. Saya ni cucu saudara dia, bila kaji-kaji lah, cucu dia juga. Cuma dia ingat saya orang luar. Saya datang sini tahun 2012 baru buka pondok. Jadi saya kata, apa yang susah ni pakcik, rujuk aje lah. Habis nak pergi pejabat agama, nak isi borang semua, nanti nak kena saman lagi. Tak payah, depan saya je rujuk. Macam mana nak rujuk? Senang je. Aku rujuk kembali kepada engkau, ataupun engkau menjadi isteri aku kembali. Aku rujuk engkau sebagai isteri aku kembali. Senang aja. Macam tu je. Senang je. Begitu dia cakap. Cakap makcik suka tak? Pakcik, sayang. Makcik sayang. Pakcik sayang. Sayang rujuk aja. Lepas dah rujuk, dia pun balik. Barulah dah pecah juga lubang ni macam mana pun. Dia punya anak saudara dia sebelah rumah. Anak saudara dia kerja Jabatan Agama pula tu. Kan, dia kerja memang bidang nikah kahwin ni. Udah dia kata tak sah, dia kata. Mana boleh rujuk macam tu? Dia mesti kena hantar borang apa semua. Dia pergi rujuk setari undang-undang kekeluargaan Islam tu baru nak sah. Bukan secara syar'i. Saya dah tanya pakcik nak cara mudah ke susah? Kalau cara susah, ikutlah mahkamah. Nah, memang banyak hal kena denda pun dia. Jadi dia cakap tak sah. Saya kata okey, atuk tu datang, pakcik datang, tanya ustaz macam mana ustaz? Panggil dia orang kumpul rumah pakcik, saya jumpa dengan dia. Saya jumpa bawa kitab, dua buah kitab lah. Bab nikah, idaman penuntut paling mudah sekali dia kan, jilid 3. Dia ada bab nikah, bab jilid 2, jilid 3. Kemudian dengan satu kitab Arab. Dia bawa, dia jumpa, dia bawa tok sidang semua lah. Dah saya macam pusat pengadilan lah. Dia dia orang ni kan, tak apa, bagi dia cakap dulu. Tok sidang cakap tak lalu dia semua kan. Asal tak lalu saya orang sini, orang kuat sini, saya diam. Yang ni pun cerita, saya kerja Jabatan Agama. Ni, saya diam je. Dia cakap, okey, buka tengok kitab ni. Ada tulis Jabatan Agama? Tak ada. Apa syarat sah rujuk? Sah ke tak sah? Sah. Lepas tu tanya tok sidang. Dah terdiam semua. Kan? Dia kata, senang aja, buat apa jadi susah, saya kata. Kan, dah lah umurnya 70-60 nak turun naik mahkamah pula. Kan? Settle. Itu cerita dia. Asal boleh cerita kahwin pula ni? Aduh, jauh je dah. Aduh, kacau. Macam hal. Bab tadi tak habis lagi. 6 bulan 2 lazah tadi. Jadi dia ada syarat yang boleh maknanya anak tu dikira sebagai anak tuan punya nikah. Dia bersandarkan hadis sahih yang Nabi sebutkan, mafhum dia ialah anak itu bagi tuan yang menikah. Jadi katakan dia tu kahwinkan dengan sepupu, kan selalu orang dulu buat macam tu. Jadi daripada tarikh malam dia kahwin, lepas dia akan nikah, dia mesti mau jima'. Padahal benih, kalau cek pun benih tu dah jadi janin lah. Maksudnya kalau kata 2 bulan, masuk dah ada bentuk. Tapi belum ada roh. Roh 4 bulan. Jadi dia kena berlaku malam pertama juga. Daripada tarikh malam pertama tu, dia kira hari tu sampai cukup tak waktu anak tu keluar 6 bulan. 6 bulan, lepas 6 bulan baru dia keluar, kira anak dia. Tapi kalau 59 hari 12 jam ataupun kuranglah 1 minit,
dia kira anak tak sah taraf. Orang panggil anak luar nikah lah. Barulah hukum dia beza. Ini nak beza. Kalau anak luar nikah, dia bin mak. Harta mak dia boleh dapat, harta bapa tak ada. Dia anak bagi mak, bukan anak bagi bapa. Macam tu. Wallahu a'lam. Jadi mazhab Syafi'i boleh menikahi perempuan yang sedang bunting, tapi buntingnya bukan sebab nikah, dan hukumnya makruh. Harus ditunggu sampai keluar anak. Boleh tunggulah sampai keluar anak baru dia nikah, boleh. Tapi anak tu bukan anak dia lah. Jadi kalau dia nikah, ada peluang untuk jadi anak. Jangan pula bila keluar anak, ambil anak letak kat peha, angkat nikah sekali jadi anak dia, tak. Atau ada juga orang buat macam tu. Itu hukumnya haram, tak sah. Wallahu a'lam. Itu jadi penghalusan bab nikah tu. Mazhab Syafi'i itu dia. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, iaitu jangan mensyirikkan Allah. Jadi mensyirikkan Allah ni boleh jadi dengan 3 sebab, 3 perkara. Ini penting. Yang kata boleh mensyirikkan Allah ni dengan 3 perkara ni. Yang pertama, melalui hati. Mensyirikkan Allah melalui hati dia, iaitu hati dia berkeyakinan ada kuasa yang lain seumpama Allah. Contoh, dia yang bagi rezeki, dia kata bos dia pun boleh bagi rezeki. Yang bagi aku rezeki, bos. Ataupun dalam satu filem tu, baik, kebahagiaan, kekayaan, kebahagiaan terletak di tangan bapa. Itu syirik tu, ucapan tu. Itu syirik daripada sudut perkataan. Tu dalam sebuah filem Ahmad Al-Bab. Tu perkataan tu sebenarnya tak boleh dilakonkan. Perkataan tu perkataan yang menyebabkan seseorang itu syirik. Itu disebut oleh Syekh Sa'ad Syekh dalam kitab dia, kitab apa? Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan Syekh Said Mufti Sabah. Syekh Said Mufti Sabah, cari nama kitab dia. Ada 2. Satu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi yang ni dia dalam kitab Qanun Jenayah Murtad. Jilid 1. Qanun Jenayah Murtad. Cari kitab ni, bagus. Okay. Baik. Syekh Said Mufti Sabah ni, dia terang kat sana yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad ialah melalui perkataan dia. Jadi perkataan ni seolah-olah menafikan ketentuan itu daripada Allah, syirik. Dia panggil syirik. Jadi syirik tu tak mesti nak kata Tuhan tu 2, Tuhan tu 3, tak. Melalui perkataan yang menyangka atau menyebut perkataan yang seolah-olah Tuhan itu ada 2 kedrat, 2 ketentuan, juga syirik. Itu panggil syirik, bersyarikah. Jadi Allah Ta'ala dia esa daripada sudut zat dia dan af'al dia, perbuatan dia dan sifat dia. Jadi perbuatan dia esa, dia saja yang mampu buat begitu. Lain pada Allah tak boleh ada dan tak akan ada. Dan yang ketiganya, boleh jatuh murtad seseorang itu atau dipanggil syirik juga melalui perbuatan dia. Seperti dia tunduk kepada patung yang ada dekat Batu Cave. Patung hormat, tunduk hormat tu membatalkan akidah dia, dan dipanggil syirik juga. Sebab hukum patung ni, patung tak boleh dibuat perhiasan, ya, kena ingat, daripada sudut hukum fiqh. Dan diharamkan kita ni menjadikan patung sebagai perhiasan. Haram tu terkecuali kepada anak kecil. Harus beri dia patung permainan. Jadi makna kata ada orang dia letak patung di kereta dia. Orang perempuan kan suka gantung patung. Ada yang gantung monyet lagi. Tapi monyet tu dia bukan buat perhiasan.
dia menyeksa monyet tu dekat exhaust dia tak. Kan ada kan, apa PL lah. Yang tu tak apa. Sebab tak memuliakan. Yang memuliakan tu tak boleh. Seperti dia gantung dalam kereta. Dalam kereta tu, itu hukumnya haram tu. Tak batal akidah tapi haram. Tu disebut dalam kitab Syekh Idris Marbawi. Dalam kitab dia Bahrul Mazi. Baik, wallahu alam bissawab. Dan yang ketiga, syak hatinya akan datang kita baca ya. Ada soalan tak? Bentuk binatang. Tak ada mata, tak lengkap. Kata sebahagian ulama tak apa. Dia yang boleh taruh nyawa di hidup. Dia pada Siti Aisyah Siti Aisyah isteri Nabi SAW juga ada gambar pada bantal dia, pada kain dia. Jadi yang tu kata ulama harus, yang diharamkan ialah yang berketul. Dia berketul tu. Jadi khilaf ulama berkenaan dengan gambar yang sempurna, yang lengkap. Sebahagiannya dalam kitab Bulughul Maram ada sebut haram kalau gambar tu sempurna. Sebahagian yang kata lagi gambar saja tak mengapa. Jadi ada khilaf lah. Jadi boleh pakai mana-mana. Jadi orang nak taruh gambar share, Habib share, tak ada hal. Bentuk 3D gambar tu dia yang dimasukkan berketul. Dia kalau gambar saja khilaf, gambar saja khilaf. Ada yang kata haram, ada kata boleh. Contoh, saya pandai menyanyi. Aywa. Contoh, saya pandai menari dan saya seorang perempuan. Contoh. Kemudian saya dapat masuk pertandingan yang mana final ya, makna cemerlang, makna disaksikan dalam television dan orang lah. Okey. Dan saya perempuan, makna saya kena kelihatan Menarik. menarik. Pada masa yang sama, saya berdoa. Saya berdoa kepada Allah. Pemenangkan aku malam. Ya. Dan tak cukup oleh itu, dia jumpa mak bapak dia. Tu doa. Tu doa. Cak jumpa ustaz lagi. Dia jumpa kawan-kawan dia doakan aku malam ni, aku menang. Jadi huraian ustaz macam mana Keadaan orang. Dia okey, dia bukan main-main tu. Dia sebenarnya kadang orang yang jahil. Dia seorang perempuan, suara dia ada ke aurat ataupun tidak. Khilaf ulama. Sebahagiannya kata aurat, sebahagian yang lain kata tidak. Yang jadi aurat tu apabila suaranya dilengguk-lenggukkan sehingga mendatangkan gairah kepada kaum lelaki-lelaki, baru jatuh aurat. Sebab tu tak heran kita tengok ada perempuan musabakah, ada perempuan yang nasyid. Jadi dalam kategori ni soalan dia, perempuan tu nyanyi. So nyanyian dia sedap didengar, dia panggil halwa. Halwa telinga je. Orang Arab panggil halwa awi. Sedap didengar. Halwa awi tu bukan manisan saja. Dia halwa memang manisan, tapi bila sebut halwa awi, orang Arab ni benda yang sedap, suka. Jadi menyanyi tu pada dasarnya hukumnya harus. Nyanyi tu baik, kena tahu beza. First nak tahu apa hukum perempuan menyanyi. Kalau nyanyian dia itu tidak mendatangkan gairah dan membawa kepada fitnah, hukum dia harus. Seperti mana seorang jariyah perempuan yang bernyanyi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sewaktu peperangan. Nyanyian dia berbentuk semangat peperangan. Dia minta dengan Nabi untuk nyanyi tu. Nabi izinkan. Tu ada kisah dia. Begitu juga ada kisahnya bermain rebana, main kompang, main rebana ketika majlis kahwin di dalam masjid. Dulu Nabi buat majlis dalam masjid.
juga main kasidah. Sebab tu dasarnya sebenarnya main gendang di dalam masjid, hukum dia harus. Nabi pernah buat. Tapi Melaka, kerajaan Melaka mengharamkan dia, fatwa. Siapa yang haramkan tu? Mufti dulu. Mufti dululah. Bukan sekarang, ni sebelum tu. Jadi Halim Tawil dia just follow. Sebelum tu siapa? Wallahu alam lah. Baik. Jadi cerita dia harus, asal dasar dia. Dia jadi haram satu cara dia nyanyikan dengan pakaian dia. Jadi pakaian dia haram, nyanyi dia tak haram. Pakaian dia haram. Kalau dia pakai kaul yang kata nyanyian tu harus, yang bukan kaul yang kata haram, maka nyanyian dia berbentuk harus. Seperti Pupan Jariah tadi, syaratnya bukanlah lagu yang tadi menggairah apa semua. Ada lagu gairah semua ada kan, yang juga gelip macam-macam orang Korea tu kan. Tu tak boleh. Jadi pakaian dia dan juga cara persembahan dia tu yang boleh menyebabkan jatuh haram. Contoh dia menari, nampak bentuk tubuh badan, haram perbuatan dia. Perbuatan haram. Baik. Soalan dia berdoa kepada Allah untuk menang pada malam itu. Hukum dia berdoa itu dianjurkan. Jadi kalau dia berdoa untuk menang dalam pertandingan nyanyian, pada dasar dia harus je. Bahkan sunat dia berdoa. Yang jadi haram ialah pekerjaan, cara dia melaksanakan apa yang dia doa tu. Itu jadi haram. Jadi bila bercampur kaedah fiqah antara yang haram dengan yang halal, ghuliba bil haram, jadilah hukumnya haram. Saya kena terang detail macam tu supaya orang tak salah ingat nyanyi je haram, nyanyi je haram. Tak. Jadi pada keseluruhan dia jatuh haram lah. Ghuliba bil haram tadi tu kena tahu kaedah dia. Dia bercampur halal dengan haram, jadi haram. Air susu yang banyak jatuh satu tahi cicak. Dia tak merubahkan warna, bau dan rasa, tapi still dah jadi najis, hukumnya haram. Samalah. Itu fiqh. Kalau dia sabar, apa beza dia dengan pertandingan nasyid? Orang akan pakai jubah yang cantik, dia akan nyanyi beramai-ramai supaya tak datangkan fitnah, kan? Harus pula kalau pertandingan nasyid dapat pula menang, dia berdoa pula, harus yang demikian tu. Jadi yang jatuh haram tadi adalah ada gharat lain. Itu sebab jatuh haram. Itulah soalan tuan. Kena jawab habis. Kalau tak nanti dia lain mau faham. Wallahu a'lam. Ya, bagus. Baik nyanyi depan suami je kan. Suami bagi hadiah. Salah. Wallahu a'lam bishawab. Lain? Kalau confirm lelaki tu nyanyi. Lelaki tu nyanyi. Dia lambat tadi cerai tu. Dia tak ingat. Tapi dia confirm kalau doktor memang dia nyanyi, dia boleh dimaafkan dia. Baik, hukum ini berlaku sekitar ilah satu. Dan dia juga mesti ada syarat aqil. Iaitu sebagai seseorang yang nak berhukum atau terkena hukum, dia mesti cukup 4 syarat ni. Satu, dia aqil, yakni berakal. Tak nyanyuk, tak gila. Yang kedua, dia mesti dia panggil apa? Baligh. Yang ketiga, sempurna khawas, tak berhimpun dua cacat dalam satu masa. Apa cacat tu? Buta dan pekak. Maknanya kalau dia buta, dia masih lagi. Kalau dia pekak saja pun masih lagi. Tapi kalau buta dan pekak, dia ni tidak dia panggil apa? Tidak taklif. Dia bukan mukallaf. Dan yang keempat, sampai seruan Islam pada dia. Jadi bila ada 4 syarat ni baru jatuh hukum. Orang tu menunaikan haji wajib, tapi dia dah nyanyuk, tak wajib lah. Dia nyanyuk sampai mati dia, kita badal haji je lah, kan? Contoh. Tapi kalau dia ni
ada syarat itu tadi. Waktu dia cakap dia sioman, yakni dia berakal, jatuh. Tapi kalau waktu dia cakap ceraikan isteri dia, waktu dia tak sioman, yakni dia tak ingat, dia nyanyuk, tidak jatuh. Memang dia tak ngaku, mana ada dia tolak kan. Maknanya kita fahamlah kat situ yang dia memang nyanyuk. Waktu dia cakap tu dia tak ingat. Wallahu alam. Ya. Nyanyuk ada akal. Maksudnya dia kejap hilang akal, kejap ada akal. Waktu hilang kalau dia buat tak jatuh hukum. Waktu dia tak hilang baru jatuh. Jadi susah tu nak menentukan ni. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Kalau waktu dia sioman dia mesti ingat. Dia kalau waktu tak sioman tu, dia tu umpama orang yang ada penyakit gila tau. Dia kejap gila, kejap tak gila. Orang yang ada penyakit gila ni, waktu dia sioman, dia wajib sembahyang, puasa, zakat semua. Tapi bila dia datang penyakit gila dia, ketika itu dia tidak wajib sembahyang, tidak wajib semua. Jadi dia tak perlu qada sembahyang dia. Waktu gila tadi tu. Kenapa? Dia tidak akil. Dia syarat untuk jatuh taklif, yakni hukum taklif, yakni wajib, haram, sunat, makruh, mubah ni, ialah pada orang yang ketika itu berakal. Dia tak sama dengan orang yang tidur. Orang yang tidur pula, orang yang mabuk. Diceraikan isteri dia ketika mabuk, jatuh. Dia kan tak sioman? Tak, dasarnya akalnya masih ada. Dia cuma tak boleh kawal. Jadi walau dia ceraikan isteri waktu marah pun orang hilang akal. Sebab marah bukan hilang akal, dia pemikiran tak tengah marah. Dan juga waktu dia mabuk, kalau dia ceraikan isteri jatuh. Tapi orang yang tak ada akal tadi, sama ada dia gila ataupun sebab hilang akal. Hilang akal ni sebab nyanyuk tadilah. Nyanyuk ni sebenarnya simptom gila juga, simptom tak berakal. Waktu dia tidak berakal tak jatuh hukum. Samalah juga budak-budak yang belum berakal, dia panggil belum mumayyiz. Kita ni macam ni, tak mumayyiz kemudian baru mumayyiz. Nanti akan datang dia akan jadi tak mumayyiz balik. Iaitu nyanyuk tu lah. Waktu budak itu tidak mumayyiz, mana ada taklif dosa pada dia. Budak kecil buat dosa. Apa dia buat dosa? Adalah dosa dia buat. Hatta bunuh orang sekalipun tak dikira dosa, selagi mana dia belum akil. Kita tahu mana berakal. Wallahu alam. Lain? Last question. Saya ni boring, jadi saya selalu ke masjid-masjid, mini library Library. Mini library lah. Minggu lepas dia masjid dari Papua Asam dia datang solat, dia tak rokok. Aku tengok dia tak rokok, saya ambil video. Viral. Ada gitu ni. Okey. Saya kira 20 rakaat tak ada rokok, terus sujud. Tapi saya tanya, saya pun WhatsApp bila Zul, ini naknya penakut. Tapi dalam hati saya, bagus juga kau penakut. Daripada orang tak solat, kau solat kan. Jadi dia tak tahu lah minggu depan kalau saya terjumpa di tempat lain, saya rasa dia akan buat sama. 20 rakaat tak ada rokok, Sembahyang 20 rakaat. 20 rakaat. Saya kira ambil, jangan saja ambil tu. Habis dia tegak terus sujud dia. Tegak terus sujud. Saya kisahkan dia pernah dadah walaupun dia sihat. Kalau tak boleh saya terjumpa lagi minggu depan, nak nasihat kita pun tak ada ilmu sangat. Kau tak apa nasihat aku bukan contoh. Boleh je nasihat. Balighu anni. Boleh buat tak tahu dulu ke? Tak boleh buat tak tahu. Tak boleh. Better cakap orang putih lah. Pergi jumpa dia. Lepas tu try sembang, tazkir kan. Tanya dia, solat ni awak buat apa tadi? Solat. Tu mungkin dia jahil kadang kan. Mungkin dia jahil, tak ada orang tegur dia kan. Tanya dulu, awak buat apa tadi? Saya tengok awak tak sama macam saya ada rukuk. Tidak, tanya, just tanya, takkan dia marah. Kalau tak nak marah, belanja dia air sikit and buy something lah. You need to bagi something kan kat dia, insyaAllah. Jadi saya fikir adakah itu ya kita hidup sentiasa diduga. Kau nampak kau diam ke? Kau tak? Ya, kita akan dipertanyakan.
Ni yang masalah dia. Macam yang baru ni ada pakcik tegur yang viral tu. Dia tudung pakaian perempuan tu kan. Yang suami dia kata aku tanggung dosa dia tau. Ini betul dayus lah. Dia tak patut. Sepatut dia terima kasih dekat pakcik kan. Pakcik tu mungkin dia fikir aku takut kau tak tegur aku berdosa kan. Jadi cara Ustaz tadi cakap tadi, jangan salahkan dia. Kita just dulu. kita husnuzan dulu. Tapi bagi saya cara pakcik tu tegur tu main peranan. Dia kena bil hikmah juga dalam Islam. Walau bagaimanapun bagi saya tindakan tegur tu bagus. Berani dia. Cara tu macam mana dia hadap tu dia kena hadap lah. Kalau cara tegur dia kasar pula dia dapat. Kalau dia bil hikmah, dia ada bil hikmah dengan cara lebih bijaksana supaya dia tak diviralkan. Tapi bagi saya kedua-duanya bagus lah. Kalau dia viral pun orang dapat natijah dia juga. Wallahu alam. Kerana lepas dia jumpa dengan Ustaz lah, saya jumpa kat mana-mana masjid kan. Saya rumput dekat dia lari. Boleh, okey? Tak ada dah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala qulubana binikal hidayah kama na ta'ala syamsuka abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah